خير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, jadi kita sambung malam ni kajian kita bagi sesi kedua, membahaskan dan membedah hadis-hadis berkaitan puasa daripada matan Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana kita berhenti pada hadis 180. 180. Dan seperti mana yang antum sedia maklum, kita punya syiar bagi pengajian hadis kita ni ya, yang Ana ada sebut pada kelas awal untuk siapa yang dah hadir daripada kelas awal, Ana ada sebut pada kelas awal, iaitu syiar kita adalah kata-kata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Alfiyah beliau, iaitu kita ni nak belajar hadis dalam keadaan kita nak faham betul-betul, kita nak tengok sudut perbahasan bahasa, sedikit sebanyak sudut perbahasan fiqh, usul, ulumul hadis, kita nak tengok dengan ilmu-ilmu alat lah, kita nak tengok dan faham hadis menggunakan ilmu-ilmu alat. So itu kita punya syiar lah, sekadar yang kita mampu dan sekadar masa yang ditetapkan. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, wasami'ul hadithi biiqtisari an fahmihi kamathalil himari. Siapa yang dia dengar sahaja hadis dan dia berpada dengan mendengar sahaja, dia faham tu dengan dia dengar sahaja, maka umpamanya dia tu macam himar. Kalau dia baca hadis ataupun dia dengar hadis, dia nak faham sekadar dengan apa yang dia baca dan dengar sahaja, tak mau perhatikan pandangan para ulama ke ataupun aplikasi ilmu-ilmu alat ke. So kalau dia tak buat perkara-perkara tu, dia macam himar. Wasami'ul hadith biiqtisari an fahmihi kamathalil himari falyata'arraf dha'fahu wa sihhatah wa fiqhahu wa nahwahu wa lughatah wa ma bihi min mushkilin wa asma rijalihi wa ma hawahu ilma. Maka pelajarilah dan ketahuilah kesahihan ataupun kedhaifan hadis itu. Pelajarilah fiqahnya, nahwunya dan bahasanya, lughahnya, dan apa yang ada dalam hadis tu dari sudut nama perawinya, permasalahan yang muskil daripadanya. So itu panduan Imam Suyuti lah. Untuk orang tu dia keluar daripada dia membaca dan memahami hadis umpama seperti himar sahaja. So itu syiar kita. Itu syiar kita. Dan Ana pun tak nak bincang panjang lah tentang kepentingan baca hadis dengan ilmu alat. So kita masuk terus malam ni hadis 180. Ada siapa-siapa yang nak volunteer? Asatizah ramai ni. Volunteer baca ada tak ada? Tak ada Boleh Ustaz. Ustaz Azim nak baca? Okey, tafadhal. Boleh. Kalau tak ada orang lain.
بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. jelas ke suara Ustaz? Jelas. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه Sallallahu. رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق Sallallahu. فيه تمر، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود. Ahsan tak? Kita masuk hadis ni ya. So hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kami tengah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki. Okey, tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki itu cakap, wahai Rasulullah, habislah aku. Celakalah aku ataupun habislah aku. Habislah aku. Rasulullah SAW pun bertanya, malak, kan, engkau ni dah kenapa? Okay, kalau nak terjemahan yang terjemahan zaman sekarang ni lah. Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Saya bersetubuh dengan isteri saya. Okay, waqa'tu 'ala imra'ati ni kinayah kepada setubuh. Okay, saya menyetubuhi isteri saya dalam keadaan saya berpuasa. Dalam riwayat lain, asabtu ahli fi Ramadan. Saya menyetubuhi isteri saya ketika bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan. So dalam riwayat lain disebutkan secara sarih bahawa peristiwa ni berlaku ke dalam bulan Ramadan. Okay. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Qala la. Ada tak hamba untuk kamu bebaskan? Lelaki itu jawab dia tak ada. Kemudian Rasulullah SAW tanya lagi, adakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Lelaki itu pun jawab tak, dia tak mampu. Okay. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, adakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Dia pun kata tak. Maka Nabi SAW pun duduk sebentar ataupun diam sebentar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tengah-tengah kami duduk dengan Nabi SAW tu, dibawakan kepada Nabi SAW satu raga besar kurma. Okay, arak ni macam raga besar, raga yang sangat besar, berisi dalam dia kurma. Wal arak al-miktal. Arak tu miktal. Miktal ni macam raga besar lah, bakul besar, raga besar. Maka Nabi SAW pun bertanya, mana tadi orang yang tanya tu? Faqala ana, saya dekat sini Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun kata dekat dia, khudh hadha, ambil raga ni yang berisi kurma ni, kemudian bersedekahlah dengannya. Okey. Maka lelaki itu pun bertanya, nak bersedekah kepada orang yang lagi fakir daripada saya ke, wahai Rasulullah? Kan?
demi Allah tak ada di antara dua labah ataupun harrah. Harrah ni macam kawasan berbukit di kanan dengan kiri Madinah, di barat dan timur Madinah. Okey, dia macam menyeliputi Madinah, okey, daripada kanan dan kiri. Tak ada di kanan dan kiri Madinah ini keluarga yang lebih fakir daripada keluarga saya. Okey, rumah ataupun keluarga yang lagi fakir daripada keluarga saya. Maka Nabi SAW pun ketawa sehinggalah ternampak gigi baginda SAW. Gigi, apa nama dia, anyap ni, gigi ni, apa kita panggil untuk gigit tu, apa dia panggil, gigi yang apa, yang dekat sini tu, yang kalau kita nak makan daging ke, kita akan guna gigi tu utama dia. Apa nama, anak lupa dah. Siapa tahu, jangan check jap. Apa Taring dalam tu. bahasa Melayu? Gigi taring. Anyap. Okey, anyap ni gigi taring. Sehinggalah nampak gigi taring baginda SAW. Kemudian Nabi SAW pun kata, bagilah makan tamar ini kepada ahli keluarga kamu. Okey. Al-harrah ardun tarkabuha hijaratul sud. Kawasan Harrah ni tadi di luar Madinah tu ataupun di sekeliling Madinah tu, dia memang dipenuhi dengan batu hitam. Okey, dipenuhi dengan batu hitam. Antum boleh tengoklah, ataupun siapa yang pernah pergi Madinah dia boleh tengok kawasan dipenuhi dengan batu-batu hitam. So itu terjemahan hadis ni secara kita cakap mujmal lah. Okey. So sekarang kita nak tengok kepada perbahasan yang ada dalam hadis ni. So hadis ni sebenarnya panjang, ulama bahaskan. Dia ada banyak permasalahan fiqh dan usul dalam dia. Okey, banyak perbahasan fiqh dan usul dalam dia. Kita tengok dulu, yang pertama adalah isu, kalau hadis ni sebut jelas tentang persetubuhan secara sengaja. Okey, persetubuhan secara sengaja. Sebab sahabat Nabi SAW tu sebut asabtu ataupun waqa'tu, yang mana menunjukkan bahawa beliau memang sedarlah dan memang buat perkara tu dalam keadaan sedar dan sengaja. Jadi ulama bahas kalau dia setubuh, okey, dalam keadaan dia lupa, so adakah kena juga kafarah? Sebab hadis ni nak bincang tentang kafarah yang besar lah dalam puasa. Jadi kalau orang tu dia tubuhi isteri dia dalam keadaan terlupa, adakah kena kafarah? Okay. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Imam Al-Syafi'i, dia tak kena kafarah. Okay. Sebab mazhab kita dia ambil hadis yang kita dah tengok sebelum ni tentang orang yang dia makan. Okay, orang yang dia makan ataupun minum ketika puasa, Nabi SAW kata hendaklah dia sempurnakan puasa dia. Kan? Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Allah yang bagi dia makan dan Allah bagi dia minum. Jadi mazhab Syafi'i melihat siapa yang makan dengan minum dalam keadaan terlupa, man akala au syariba nasiyan, terlupa, dia dah buat benda yang membatalkan puasa. Jadi setubuh ni pun perkara yang membatalkan puasa. Maka dikiaskan setubuh dengan makan dan minum, kerana setubuh dengan makan dan minum tu perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau dia buat dalam keadaan terlupa pun tak berdosa. Okay, tak berdosa dan tak tahu. Mazhab Maliki dia melihat hadis ni dan dia berhujah dengan hadis ni bahawa kalau dia setubuh dalam keadaan lupa pun kena kafarah. Mazhab Maliki. Okay, setubuh dalam keadaan lupa pun kena kafarah. Apa hujah yang mazhab Maliki pakai? Ni mazhab Maliki. Mazhab Maliki pakai hujah Nabi SAW tak tanya pun sahabat tu ketika kamu tu melakukan persetubuhan tadi dalam keadaan sedar ke lupa. Nabi SAW tak tanya, betul tak? Jadi bila Nabi SAW tak tanya,
maksudnya Nabi SAW nak umumkan hukum, menjadikan hukum tu umum. Umum dengan maksud yang lupa ke, yang sengaja ke, sama je, dua-dua kena kafar. Okey, dua-dua kena kafar. Dan mazhab Maliki digunakan hujah dan usul mazhab kita sendiri. Kan, kalau antum pernah dengar ada satu kaedah yang masyhur. Kaedah ni Imam Syafi'i, ulama pertama sebut dalam Al-Um. Tarkul istifsal fi makan ataupun maqam al-ihtimal yunazzil al-fi'l manzilat al-umum min al-aqwal, ataupun yunazzil al-af'al manzilat al-umum min al-aqwal. Tarkul istifsal fi maqam al-ihtimal yunazzilul af'al maqam umumul aqwal. Lebih kurang gitulah dia punya kaedah, dia panjang. Dia punya siarah dia lebih kurang gitu. Okey, sekejap. Okey, so itu dia punya kaedah lah. So tarkul istifsal, Nabi SAW tinggal daripada bertanya perincian, kan? Tinggal daripada bertanya perincian. Tarkul istifsal fi maqam al-ihtimal, sedangkan ada kemungkinan, ada ihtimal. Perbuatan ni sekarang ada ihtimal boleh dilakukan sengaja ataupun tak sengaja, lupa ataupun sengaja, kan? Tapi Nabi SAW tinggal daripada bertanya perkara tersebut. Ini menjadikan perbuatan yang dibuat oleh orang tadi itu seolah macam ianya satu ucapan yang umum, ataupun suruhan Nabi SAW untuk dibuat kafarah tu seolah ianya suruhan yang umum. Okey, suruhan yang umum merangkumi orang yang sengaja dan terlupa. Yang memasyhurkan kaedah ni Imam Syafi'i lah. Okey. Tarkul istifsal fi maqamil ijmal. Okey, bukan ihtimal ana silap. Fi maqamil ijmal yunazzil ataupun yunazzal manzilatal umum min al-aqwal. Itu siarah kaedah tu. So mazhab Maliki dia pakai. Mazhab Maliki dia pakai hujah ni lah untuk kata bahawa kalau lupa pun kena kafarah. Okey. Ala kulihan mazhab kita dia jawab macam tadilah. Lupa tak masuk sebab kita dah kias orang yang terlupa ni dengan orang yang makan dan minum lupa. Okey. Pembahasan yang kedua yang ada dalam hadis ni adalah kafarah itu. Maksudnya kita nak kena bebaskan hamba, kemudian puasa, kemudian bagi makan, kan? Adakah ada tertib ataupun dia mengikut pilihan takhir? Okey. Adakah dia mengikut tertib ataupun ada pilihan? Dalam mazhab kita dia mengikut tertib. Sebab Nabi SAW mula bertanya dengan kamu ada hamba tak untuk dibebaskan? Hal tajidu raqabah. Kemudian bila tak ada, barulah Nabi SAW pindah ke soalan seterusnya. Dan Nabi SAW guna fa, kan? Guna fa. Fahal. Fa pun memberi faedah tertib lah. Okay. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Dia jawab tak. Kemudian barulah Nabi SAW tanya, adakah kamu jumpa 60 orang ataupun kamu mampu untuk bagi makan 60 orang miskin? So dalam mazhab kita melihat ini dalil bahawa kafarah ni mengikut tertib. Sebahagian Malikiyah dia melihat kafarah ni takhir. Kerana dalam riwayat Imam Muslim, kisah yang sama, menggunakan lafaz au. Bila sahabat lain cerita tentang kisah ni, sahabat tu kata, Nabi SAW tanya dia, kamu kena, bukan tanya, Nabi SAW arahkan dia, kamu kena bebaskan hamba au, okay? Atau kamu puasa 2 bulan Ramadan, 2 bulan berturut-turut, atau kamu bagi makan 60 orang miskin. So dalam Sahih Muslim ada riwayat yang datang dengan au. Jadi mazhab Maliki dia pakai riwayat yang datang dengan au. Okey. Cuma mazhab kita melihat riwayat yang lagi banyak yang ada dalam Sahih Bukhari adalah tanpa au. Okey, mazhab kita lah.
So mazhab kita kena ikut tertib. Automatik pindah ke uh, uh, kemudian ada isu tentang raqabah kat sini. Raqabah ni hamba lah. Adakah disyaratkan hamba beriman ataupun tidak? Ini pun permasalahan yang masyhur dalam ilmu usul. Dalam permasalahan hamlul mutlaq ala al-muqayyad. Okey. Hamlul mutlaq ala al-muqayyad dalam mazhab kita dia yuhmal mutlaq ala al-muqayyad dekat sini. So maksudnya raqabah ni raqabatun mu'minah. Hal tajidu raqabatan mu'minah. Untuk sah kafarah tu dia mesti bebaskan hamba beriman. Mana dia sesuai dengan usul mazhab kita. Okey, dia sesuai dengan usul macam dalam isu kafaratul zihar dengan kafaratul qatl. Dihamilkan mutlaq ala al-muqayyad. Dalam isu kafarah setubuh ni pun yuhmal mutlaq ala al-muqayyad. Okey, yuhmal al-mutlaq ala al-muqayyad. Dan perincian dia kat ilmu usul. Ataupun ana bolehlah bagi ringkasan perincian ya, ana bagi ringkasan. Antum nak tengok dia punya tafsir dia kat ilmu usul lah, ana bagi ringkasan. Ringkasan dia ada 4 keadaan kan? Ada 4 keadaan. Pertama, pertama 2 nas itu yang kita nak cuba hamil mutlaq alal muqayyad ni, okey, 2 nas tu berkongsi sebab dan hukum yang sama. Kalau 2 nas tu berkongsi sebab dan hukum yang sama, maka yuhmal al-mutlaq alal muqayyad. Okey, dengan ijma'. 2 nas itu berbeza hukum dan berbeza sebab, maka tak la yuhmal al-mutlaq al-muqayyad. Tak ditafsirkan yang mutlak itu dengan muqayyad. Itu kalau 2 nas itu berlainan hukum, berlainan sebab. Kalau 2 nas itu sama sebab, lain hukum. Sama sebab, lain hukum. Sama sebab, lain hukum, maka mazhab Syafi'i yuhmal mutlaq al-muqayyad. Dia yuhmal mutlaq al-muqayyad dari sudut melihat kepada lafaz. Sama sebab, lain hukum. Kalau lain sebab, sama hukum, maka dalam mazhab kita boleh hamal mutlaq alal muqayyad, tapi bukan kerana lafaz, tapi kerana qiyas. Kerana qiyas. Kerana dia yuhmal mutlaq alal muqayyad. Itu kalau lain sebab, okey, lain sebab tapi sama hukum. Apa contoh lain sebab sama hukum ni lah? Yang ni sebab dia setubuh time bulan puasa. Ada sebab dalam Quran, ada orang bebaskan hamba juga. Kan? Ada yang kafarah bunuh. Itu sebab lain. Hukum sama. So sebab lain ni tapi hukum sama. Boleh tak yuhmal mutlaq alal muqayyad? Dalam mazhab kita boleh, tapi qiyas. Dengan melakukan qiyas. Okey. Bukan mimba' dalalatil alfaz. So itu dia punya kesimpulan dia lah. Jadi dalam mazhab kita bila dia buat macam tu, raqabah dekat sini difahami raqabah mu'minah. Hal tajidu raqabatan mu'minatan tu'tiquha. Okey. Saya sebut kalau boleh turun scroll ke bawah tengok penghujung hadis. Okey. So Nabi SAW bila dah dapat raga besar kurma tu, Nabi SAW suruh dia sedekahkan. Ataupun dia tasaddaq ni boleh maksud sedekah kan? Boleh maksud dia keluarkan kafarahnya lah maksudnya. Okay? Sedekah dengan makna umum. Tapi bila lelaki tu kata dia ni yang paling miskin dekat Madinah, Nabi SAW kata, so kalau macam tu gunalah raga yang besar yang berisi kurma ini untuk bagi makan ahli keluarga dia sendiri. Kan at'imhu ahlaka. So ulama bahas dekat sini, bila dia bagi makan dekat ahli keluarga dia, dia bagi makan dekat ahli keluarga dia tu sebagai kafarah dia, bayaran kafarah dia ke, ataupun
Nabi SAW nak bantu untuk dia selesaikan nafkah dia kepada ahli keluarga. Kalau kita cakap Nabi SAW nak bantu untuk dia nafkah kepada ahli keluarga, maksudnya kafarah dia tak gugur lagi kan dia. Jika dia dah kaya kelak, dia wajib keluarkan kafarah juga. Itu kalau kita cakap at'imhu ahlaka tu maksudnya guna kurma ni untuk bagi nafkah kat keluarga kamu. Kalau kita cakap Nabi SAW suruh bagi makan dengan kurma tu kafarah, maksudnya itu bayaran kafarah dia. Maksudnya dengan dia bagi keluarga dia makan kurma-kurma tu dengan dia sendiri, gugurlah tuntutan dan kewajipan kafarah tersebut. Gugur, habislah. Tapi kalau kita cakap Nabi SAW nak bantu untuk dia nafkah, maka kafarah tu masih ada pada tanggungan dia. Jadi dalam mazhab Syafi'i mana satu? Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita melihat ini Nabi SAW nak bantu dia untuk nafkah. Dan kafarah dia masih lagi sabit pada tanggungan. Jika dia kelak dia dah jadi dia kaya nanti ataupun ada apa nama dia kelapangan, keluasan dalam rezeki, dia wajib keluarkan kafarah dia juga. Okey. Itu cara mazhab kita. Umumnya perbahasan yang utama daripada hadis ni, ada perbahasan lain. Sebahagiannya anda tangguhkan ke kelas fiqh lah. Sebab nanti kat kelas fiqh kita akan jumpa perbahasan juga kan kafarah ni. So anda akan perincikan dia punya masail dan furuk dia dekat kelas fiqh. Okey, so kita pergi kepada hadis seterusnya. Hadis okey, boleh baca 181 dan 182 terus. Okey, tafadhal. Minta maaf Ustaz, anda dengar saya. Okey. Ada? Tak ada? Ustaz Umar boleh baca dah? قال رحمه الله باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Okey. Jadi daripada dua hadis ni, yang pertama daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi SAW, saya boleh ke nak puasa ketika safar? Dan Hamzah bin Amr al-Aslami ni orang yang selalu berpuasa. Lalu Nabi SAW pun kata, kalau kamu pada hadis yang seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bermusafir bersama dengan Nabi SAW. Dan orang yang berpuasa daripada kalangan kami, dia tidak melikihkan ataupun mengaibkan yang tidak berpuasa daripada kalangan kami. Okay. Sebahagian ulama melihat hadis Anas ini radhiyallahu anhu menunjukkan bahawa puasa dekat sini puasa sunat. Okay, puasa dekat sini puasa sunat. Sebab Anas radhiyallahu anhu tak sebutkan yang Nabi SAW ni daripada kalangan orang yang puasa ke tidak dalam hadis ni. Dan menunjukkan bahawa kenapa puasa sunat? Kerana kecaman itu, kalau puasa tu puasa wajib, saya kebiasaan Nabi SAW adalah Nabi SAW akan puasa. Okay, walaupun safar. Itu daripada kebiasaan Nabi SAW. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, puasa ketika musafir ini jika tidak melemahkan badan. Jika tidak melemahkan badan, dia lagi afdal. Dia lagi afdal. So ulama mazhab kita cakap kenapa dia lagi afdal? Pertama kerana dia lagi cepat untuk membuatkan kita punya tanggungan puasa kita habis
Kita dah tak ada hutang puasa lagi lah. Ingat, kalau kita tangguh, nanti kita ada hutang puasa lah, kita nak kena ganti. Tapi kalau kita puasa juga time safar, kan, ulama guna istilah abra'ul zimmah. Kedua, kerana Nabi SAW sendiri dalam kebanyakan keadaan Nabi SAW puasa time musafir. Okay? Time musafir. Kalau puasa tu wajib. Jadi yang puasa daripada kalangan kami, ulama kata sini puasa sunat, dia tak kata apa-apa atau dia tak lekehkan orang yang berbuka daripada kalangan kami. Jajak, Ana silap. Ana silap. Silap. Tarik balik. 182 ni bukan puasa sunat, puasa wajib. Ana silap. Ana berperasan. Jadi ulama silap. Okay? Ulama sebut hadis ni tentang puasa wajib. Maka sebab tu timbul isu aib ataupun tidak aib. Melekehkan atau tidak melekehkan. Kerana kalau puasa tu sunat, sahabat tak kisahlah. Dan tak adalah sahabat nak lekehkan atau kecam yang lain. Okay? Tetapi isu soalan lekeh dan kecaman tu timbul pada puasa wajib. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu nak beritahu, hatta pada puasa wajib pun bila ada yang tak puasa, okay, dia pilih untuk berbuka, sahabat yang puasa ni juga tak kecam dan lekeh dia. So dia puasa wajib, mana silap. Okay, mana tengok balik dalam syarah ni, dia silap puasa wajib, silap puasa wajib. Dan dari situ ulama bagi ataupun ulama dapat istimbat apa? Ulama dapat istimbat kalau pada puasa wajib pun boleh pilih untuk nak puasa ataupun tak puasa, kita ada keluasan, maka pada puasa sunat lagi aula dan bolehlah. Kalau pada puasa wajib pun jika kita musafir, kita boleh nak ambil rukhsah tak puasa. Kalau orang tu puasa sunat, min aula. Okay, min aula. So Ana silap tadi, bukan sunat, wajib. So konteks hadis 182 ni puasa wajib. Okey, tengok hadis seterusnya, hadis 183. أحسن الله إليكم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Okay. So hadis 183 daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Okey. Pada hari yang amat panas. Sangat panas. Okey. Sehingga ada daripada kalangan kami, okey, yang dia meletakkan tangan di atas kepala dia kerana panas sangat. Maksudnya nak tutup kepala dia panas, ya. Dia cover kepala dengan tangan lah. Okey, sebab panas sangat. Panas. Wa ma fina, teruskan berpuasa melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawahah. Masih lagi sama macam hadis yang dua hadis di atas tentang puasa ketika safar. Jadi kata para ulama, hadis ni tentang safar juga sebab guna perkataan kharajna. Okey. Kharajna ma Rasulullah fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Jadi sebagian ulama kata kharajna ni maksudnya nak cerita tentang safar. Okay, masih lagi tentang safar. Dan faedah yang kita dapat dekat sini adalah suruh dan tak wajibkan sahabat lain untuk puasa. Dan yang penting antum tengok dekat sini Abdullah bin Rawahah, sebab dia pun puasa juga. Rasulullah SAW tak perintahkan Abdullah bin Rawahah untuk berbuka. Jadi kata para ulama, ini dalil untuk membantah mazhab Zahiri. Sebab mazhab Zahiri dia melihat rukhsah berbuka ketika puasa tu wajib diambil. Kalau Rasulullah SAW tak berbuka, mazhab Zahiri, hadis ni tak jadi hujah kepada mazhab Zahiri lah. Kan? Sebab mazhab Zahiri boleh jawab, oh Rasulullah SAW mungkin ada khususiat baginda tersendiri, kena puasa juga time safar.
Tapi bila disebutkan yang Abdullah bin Rawaha pun puasa juga, menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tak wajibkan untuk berbuka dan tak wajibkan untuk ambil rukhsah. Nampak? Sebab mazhab Zahiri dia wajibkan ambil rukhsah. Kan? Sebab mazhab Zahiri bila dia baca ayat Quran tentang safar ketika puasa tu, dia tak takdirkan macam mazhab jumhur. Dia baca faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kan? Dalam kalau jumhur daripada empat-empat mazhab, kita akan takdirkan aw ala safarin fa aftara. Fa aftara barulah fa iddatu min ayyamin ukhra. Ada takdir. Ada takdir. Takdir ni kalau ikut mazhab Hanafi dia panggil dalalah al-iqtida. Mazhab jumhur dia panggil mantuk. Mantuk ghair sarih. Okay? Ada takdir. Siapa daripada kalangan kamu yang sakit ataupun berpuasa, fa'aftara, dan dia berbuka, barulah fa'idatu min ayamin ukhra. Iddah min ayamin ukhra tu apa? Maka lepas dia dah berbuka, maka bilangan hari dia berbuka tu adalah bilangan hari yang dia kena qada pada hari lain. Min ayamin ukhra tu maksudnya hari-hari lain luar Ramadan. Orang tu hanya wajib qada jika dia berbuka. Okey. Jika dia berbuka. Mazhab tu kena qada. Sebab dia tak takdir fa'aftara. Puasa pula dah, astagfirullahalazim, mana silap. Antum mesti pelik. Silap safar tu. Safar tu sendiri. Apalah. Safar tu sendiri. Safar tu sendiri yang dah mewajibkan orang tu kena qada. Jadi bila tanya orang mazhab Zahiri, asal safar tu sendiri mewajibkan qada? Mazhab Zahiri kata, sebab bila dia safar, dia wajib ambil rukhsah. Bila dia safar, dia wajib ambil rukhsah. Maka sebab tu dia wajib qada. Jumhur kata dia tak wajib qada. Dia hanya kena qada kalau dia berbuka lah time safar. Dia ala safarin fa aftara. Barulah fa'idatu min ayyamin ukhra. Mazhab Zahiri kata tak, ayat tu kata semata-mata dia ala safarin je, dia dah kena qada dah. Ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Dia safar je kena qada dah. Kita tanya dia kenapa kena qada juga? Semata-mata safar. Sebab bila safar dia wajib rukhsah. Ambil rukhsah iaitu kena berbuka. Tak ada pilihan untuk dia tak berbuka. Okay, wallahu alam. Ini apa yang ulama katalah dan nisbahkan kepada mazhab Zahiri. Okay. Adakah betul itu pandangan ulama Zahiriyah dan memang mazhab rasmi dia? Anda pun tak pasti. Cuma anda bacakan sikitlah nukilan. Sekejap, anda nak bacakan nukilan tu. Okey, anda jumpa dah. Ni dalam syarah Imam Ibnu Daqiq ada, Al-Ain ada, dan dalam syarah Ibnu Imad Al-Aqfasi pun ada juga. Kata Imam Al-Aqfasi rahimahullah, fihi dalilun ala jawazi as-sawmi fi as-safar wa fihi raddun ala adh-dhahiriyyah haitsu awjabu ala al-musafir al-fitr. Okey. Tamassukan bi dhahiri qawli ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kan? Wa ta'awwalahu al-ulama'u ala ma'na fa aftara. Memang ulama daripada empat mazhab dia kata ada takdir ataupun ada takdir kat situ. Okay. Wa ta'awwalahu al-ulama'u ala ma'na fa aftara fa iddatu min ayamin ukhra. So itu setakat apa yang ulama nisbahkan kepada mazhab Zahiri. Adakah realitinya macam tu? Anda pun tak pasti sebab mazhab Zahiri ni dia payah sikit. Memandangkan dia punya musannafat dia banyak tak sampai kat kita. Yang sampai pun kebanyakannya kitab Imam Ibn Hazm saja. Kitab Ibn Hazm tak represent muktamad ataupun mazhab tu secara keseluruhan. Sebab dia individu seorang je, kita tak cukup untuk kita buat kesimpulan itulah pandangan muktamad mazhab dia. Kan? Dan tak adil kalau kita buat macam tu. Kalau ada banyak kitab mazhab dia sampai, kita boleh buat comparison, kita boleh tahulah adakah Ibn Hazm ni nak mewakili mazhab dia ataupun itu ijtihad dia sendiri. Tapi kalau memang kitab dia je sampai, kitab tokoh-tokoh dia yang lagi awal, Daud Al-Zahiri, anak dia Nabi Daud, semua tak sampai, agak payah. Dan ulama biasa nukilkan gitu je.
dalam kitab-kitab yang mutawalat ni dia nukilkan gitu sahaja. Kita pun kita terima sajalah nukilan mereka. Kita terima je lah. Hmm. Dia ambil daripada perbahasan yang kita dah sebut, dia ada perbahasan bahasa Arab lah kat sini. Iaitu ada perbahasan in, hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu. Yang kata para ulama, in dekat sini inna sebenarnya, tapi dia mukhaffafah. Asalnya dia inna, tapi dia jadi in. Mukhaffafah maksudnya dia buang syaddah dia. Bila dia buang syaddah dia jadi in sahaja. So in dekat sini bukan maksud dia in dengan maksud sekiranya, contoh syartiyah. Tak. In dekat sini maksudnya in macam in asalnya inna ahadana. Tapi in ni bila dia dah ditakhfifkan, biasanya dia dah muhmal. Maksudnya dia dah tak amal macam inna biasa. Inna biasa dia memasukkan isim, memarfu'kan khabar, kan. Tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar. Tapi bila kita dah buat dia jadi mukhaffafah, dia tak buat macam tu dah. Dia dah muhmal, dia tak bagi kesan dah. Kan. Macam Imam Ibn Malik sebut dalam Alfiyah, wa khuffifat inna wa khuffifat inna faqalla al-amalu. Kan, ditakhfifkan inna, maka sikitlah amalan dia. Maka sikitlah amalan dia tu maksudnya jaranglah bila dia dah ditakhfifkan tapi dia tetap memasukkan isim dan memarfu'kan khabar. Kan? Wa talzamul lam idza ma tuhmaluha. Ana baru teringat. Wa talzamul lamu idza ma tuhmal. Apabila dia dah muhmalah, kita kena tambah lam. So antum nampak tak lam dekat mana? Lam dekat la yada'u. Betul tak? Lam ni nampak tak? La yada'u. Hatta in kana ahaduna la. Lam yang dekat la yada'u tu lam yang kita kena tambah. Sebab in ni sekarang bila dia mukhaffafah, dia dah tak jadi musyaddadah, dia dah tak beramal macam biasa, maka kena tambah lam. Apa nak kena tambah lam? Nak berbezakan di antara in mukhaffafah dan juga in an-nafiyah. Kan? Boleh. In an-nafiyah, in yang datang dengan maksud nafi, ma ataupun lam. In mukhaffafah dia sebenarnya inna je, sama. Jadi macam mana nak bezakan in mukhaffafah dengan in an-nafiyah? Kan? Dibezakan dengan kena tambah huruf lam. So lam ni ulama nahu panggil lam al-fariqah. Lam yang memisahkan, membezakan. Memisah dan membezakan di antara in an-nafiyah dengan in al-mukhaffafah. Hatta in kana ahaduna la yada'u. Okey. So lam tu ditambah untuk dipisahkan, untuk memisahkan dan membezakan di antara in an-nafiyah dengan in al-mukhaffafah. Kana dekat sini wallahu alam, ana rasa kana dekat sini, kana ni zaidah sahaja, tambahan. Dia tak ada, dia bukan kana dengan makna asal. Kan macam Imam Ibn Malik pun sebut juga dalam Alfiyah, wa tuzadu fi hashwin. Silap, waqad tuzadu fi hashwin kama kana ashaha ilma man taqaddama. Kana ni kadang-kadang kita boleh tambah dia fi hashwin, tengah-tengah ayat. Okey. Hasyu tu tengah-tengah ayat ataupun tengah-tengah di antara dua yang mutalazim. Antara mubtada' dengan khabar, antara inna dengan isim dia, antara sifat dengan mausuf. Okey, dalam nahwu lah. Waqad tuzadu fi hashwin kama kana ashaha ilma man taqaddama. Asalnya dia ma ta'ajubiyah, dia ma ashaha ilma man taqaddama. Tapi kita tambah kana juga. Ma kana ashaha ilma man taqaddama. Apa maksud kana situ? Tak ada maksud. Dia untuk taukid je. So dekat sini apa maksud kana ni? Untuk taukid je. Asal dia hatta inna ahadana. Itu asal dia. Yada'u yadahu ala ra'si. Itu asal. Bila dia dah jadi mukhaffafah, dia jadi muhmal. Kena tambah lam. Kana ni pula untuk taukid sahaja. Boleh Itulah cerita dia. Okay, tengok hadis seterusnya pula.
أحسن الله إليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. Okey. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pemusafiran. Lalu Rasulullah SAW melihat ada kumpulan manusia, ramai orang berkumpul, dan ada seorang lelaki yang zullila alaih. Dia mungkin dah nak pingsan, dah nak pitam, dibuatkan teduhan atas dia. Biasalah, kita kalau ada orang nak pingsan, kita mungkin kepung dia nak tengok dia kan. Pasal ada orang mungkin buat teduhan nak bagi dia tak kena panas. Okay. Lalu Rasulullah SAW pun bila nampak beliau tu, Rasulullah SAW tanya, "Mahadha?" Apa ni? Maksudnya apa jadi ni? Lalu mereka pun jawab, "Faqalu sha'im." Dia ni nak pitam dah ni sebab dia puasa kot. Ri as-sawmu fis safar. Okay. Hadis ni masyhur, laisa minal bir as-sawmu fis safar. Ulama nahwu kadang dia sebut hadis ni tentang ada lugah Arab, al dibaca dengan am. Laisa minam birri amsawfu fi safar. Tapi anda ingat je lah. So hadis ni masyhur, laisa minal birri as-sawmu fi safar. Bukanlah di antara benda yang baik itu, bukanlah satu kebaikan untuk orang tu puasa ketika safar. Okey. Jadi ulama bahas dalam hadis ni seolah Nabi SAW, bila Nabi SAW menafikan dia kebaikan, maka benda tu jadi haram ataupun makruh lah. Dah dia bukan benda yang bir, kan? Maka boleh jadi ini haram atau boleh jadi makruh, betul tak? Ataupun kita cakap paling kurang makruh macam tu. So dalam hadis ni seolah kata puasa ketika safar makruh. Tadi ana ada cakap dalam mazhab Syafi'i puasa ketika safar ni afdal kalau orang tu tak penat kan, ataupun dia tak terjejas dengan puasa. Jadi itulah apa yang ulama mazhab Syafi'i jamakkan sebenarnya. Cuba taufik dan harmonikan. Taufik ni harmonikan di antara hadis-hadis ni. Jadi ulama mazhab Syafi'i tengok hadis ni, ada hadis-hadis sebelum ni. Sebab hadis sebelum ni Nabi SAW, kalau tu tengok awal-awal bab, Nabi SAW kata kalau nak boleh puasa, kalau nak boleh berbuka kan. Insya'a sum wa insya'a aftir fa aftir. Sekejap Nabi SAW bagi pilihan. Tiba-tiba dekat bawah ni Nabi SAW kata macam makruh pula. Kata kalau bukanlah kebaikan. Maksudnya janganlah puasa ketika safar. Jadi ulama kita jamakkan dengan mengatakan laisa minal bir ni, puasa ketika safar ni bukan benda yang baik atau benda yang sunat apabila orang tu dia terjejas dan penat dengan puasa dia. Melihat kepada konteks hadis ni. So bukanlah puasa ketika musafir itu makruh secara mutlak. Tak. Dia makruh untuk orang yang kes dia macam lah hadis ni, iaitu dia akan jadi terjejas dan tak larat sebab puasa. Adapun orang yang dia tak terjejas dengan puasa, okay, ketika dia safar, maka waktu tu puasa bagi dia afdal. Kerana dia abra'u lizimmah, dia lagi cepat menyelesaikan tanggungan dan hutang hamba tu. Dan itu juga perbuatan Nabi SAW yang kebanyakan pada kebanyakan masa, okay, Nabi SAW. So itu macam mana mazhab kita jamakkan lah di antara hadis ni dengan hadis sebelum ni. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW kata alaikum bi rukhsatillah. Dan alaikum ni sirah apa alaikum? Siapa tahu? Tak habis juga, mungkin saja. Anda nak ada interaction. Alaikum ni sirah apa ni? Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Al-amr. Ada kata al-amr. Okay? Ada pandangan lain? Alaikum.
Ada tak? Tak ada. Satu pandangan. Satu pandangan je. Yang lain tak ada. Antum mungkin pernah sama Ustaz Alik, okey, Amr juga. Antum mungkin pernah dengar alaikum, ilaikum, betul tak? Itu dipanggil apa tu? Isim fa'il amr. Dia bukan amr je, dia isim fa'il amr. Okey. Sebab isim fa'il amr ni dia banyak jenis dalam nahwu. Ada yang dia sebenarnya diambil daripada fa'il sendiri. Contoh macam apa? Daraki, nazali. Nazali tu maksudnya inzil. Daraki tu maksudnya adrik. Ada yang macam ni, alaika jar majrur. Tapi orang amr. Asalnya alaikum jar majrur, ya, tapi dah tahwil dia dengan mana amr. So, isim fa'il amr. Dan dia boleh ditakwilkan dengan maksud amr, dengan maksud fa'il amr. Sebab tu kita boleh takwilkan contohnya yajibu alaikum, contoh. Ada fa'il lah kita takdirkan. Okey. Yajibu ataupun apa nama dia, yalzamukum, lazimun alaikum, yalzamu alaikum contohnya. Okay, dia kita boleh takwil dengan fa'il, sesuatu dengan fa'il. So dia jadi isim fa'il amr. Dia antara sirah untuk menunjuk amr juga. Okay, antara sirah menunjuk amr juga. So hukum asal dia wajib. Hukum asal dia isim fi'il amr, dia macam al-amr. Kalau kita cakap al-amr yadullu ala al-wujub, isim fi'il amr pun asal dia yadullu ala al-wujub. Sah. Yang ni macam support mazhab. Mazhab siapa ni? Yang surah ambil rusah ni. Tadi kita dah go through dah. Ada mazhab yang dia surah mazhab Zahiri kan. So macam nampak macam sokong mazhab Zahiri pula. So mudah je jawapan dia lah. Jawapan dia mazhab kita cakap amr sini dipalingkan daripada makna hakikat dia iaitu wajib kepada makna sunat dia, mustahab. Mustahab. Dan mustahab tu untuk siapa? Mustahab untuk konteks hadis ni iaitu sunatlah ambil rusah bagi orang yang dia tak larat dengan terjejas, orang yang tak larat dan terjejas dengan puasa. Tu dia. So arahan yang sunat ini tertuju kepada siapa? Orang yang kes dia macamlah hadis ni, yang jenis tak larat ataupun yang terjejas dengan puasa. Dan dia bukan arahan yang wajib. Ni. Okey. Isim fi'il amr ni sebagai ulama nahwu, apa nama dia? Anda lupa dah. Dia kategorikan aksam kalimah yang keempat. Dipanggil khalifah ataupun khalifah. Yang masyhur di sisi ulama, aksam kalimah ni 3 kan, isim fi'il harf. Ada sebagian ulama nahwu dia kata tak, aksam kalimah ni 4. Isim fi'il harf. Maksud isim fi'il. Isim fi'il. Okey. So dipanggil isim fi'il ni dipanggil khalifah ataupun khalifah. Dia panggil kism yang keempat. Okey, tapi majoriti ulama nahwu masukkan isim fi'il amr ni dalam kategori isim. Sebab dia tak boleh terima dia tak boleh terima apa nama dia? Petanda amr. Dia tak boleh terima petanda amr. Dia ada dalalah ala talab, tapi dia tak penuhi syarat amr yang lain, syarat-syarat amr yang lain. So dia tak jadi fi'il, dia jadi isim. Okey. Okey. So itu hadis 184 kan. Sebenarnya 184 ni ada perbahasan yang panjang. Dia ada iskal yang ulama timbulkan juga sebenarnya. Okey, cumalah antum boleh baca dalam syarah Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, dia sentuh hadis 184 ni.
kerana kerana apa iskal dia? Ana nak sebut iskal je. Jawapan dia antum bacalah dekat kitab Imam Ibn Daqiq Al-Aid Ha. Antum tengok. Kan tak acik Ana bagi semua jawapan. So, antum tengok dalam kitab Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Ana bagi iskal je. Ana bagi iskal je, okey? Iskal yang Imam Ibn Daqiq Al-Aid timbulkan adalah sekarang ni lafaz laisa minal birri as-sawmu fi safar ketika safar. Saum dekat sini umum ke khas? Am ke khas lafaz ni? Merangkumi semua saum tak? Dan merangkumi semua safar tak? Safar khusus ke safar umum? Apa-apa safar yang 2 marhalah ke atas, okeylah. Ke safar untuk balik kampung je ke, safar untuk pergi umrah dengan haji je ke safar umum? Kemudian saum dekat sini. Saum yang umum ke yang khusus? Saum lelaki ni sahaja ke ataupun bukan saum untuk lelaki ni sahaja? So dia jadi iskal dekat situlah. Sebab majoriti ulama melihat saum dengan safar dekat sini umum. Okay. Kalau kita cakap dia umum, dia akan masuk satu masalah besar, iaitu kita pernah dengar tak kaedah al-ibratu bi umumil lafz la bi khusus as-sabab. Sekarang ni kalau ini umum, seolah kita dah taksiskan umum dia, kita cakap oh tak, laisa minal bir ni kita taksiskan untuk kes orang sakit je ataupun orang terjejah je, kan kita buat macam tu tadi. Sedangkan ni lafaz umum. Kalau ikut kaedah, kita kena taksiskan ke kena ikut umum? Al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Khusus sabab sekarang ni ada orang tengah daripada sahabat Nabi SAW dia nak pitang. Itu khusus sabab. Umum lafz dia adalah ini pada mana-mana safar, mana-mana puasa. So patutnya kita taksis ke tak? Nampak tak iskal dia? Kalau ikut sepatutnya kita ikut kaedah tu, kita tak taksis lah, kan? Tapi tadi Ana taksis, betul tak? Ana cakap ini terpakai untuk orang yang keadaan dia macam lelaki ni, terjejas dan dia tak sihat, ataupun dia apa nama dia, tak larat kalau dia puasa. Taksis ke tidak, antum tengok dalam syarah Imam Ibn Daqiq Al. Cuma tu kena baca sekali dengan hasyiah dia, sebab huraian itu. Okey, kemudian 185 pula. Ini sambung. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فقال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. So hadis 185 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Kami bersama dengan Nabi SAW dalam satu pemusafiran. Ada daripada kalangan kami yang berpuasa, ada daripada kalangan kami yang berbuka, tak puasa lah. Fanazalna manzilan fi yaumin har. Kemudian kami pun berhentilah untuk duduk kat satu kawasan. Okey. Pada hari yang sangat panas ni, kita pun berhentilah untuk berehat dekat satu kawasan. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisa. Daripada kalangan kami ni, siapa yang paling hebat teduhan dia paling besar sekali, teduhan dia paling luas sekali adalah orang yang pakai kisak. Kisak ni apa? Siapa tahu kisak? Kisak ni anak duk pakai ni. Inilah ridak. Kisak ni ridak. Okey. So mungkin dia buka ridak dia tutup kepala dia contoh. Ridak ni besar, dia tutup kepala dia.
Kan? Sebab ridak ni memang apa nama dia, ada orang Arab lah pakai. Okey. Untuk banyak function dia, banyak fungsi dia. So antaranya ni kalau hari panas dia buka ridak dia ni, dia teduh kepala dia. So wa aktsaruna dhillan sahibul kisa. Okey, faminna man yattaqi syamsa biyadihi. Ada daripada kalangan kami dia mungkin tak ada ridak, dia cover guna tangan dia je lah. Okey, macam tu ke. Kan. Tak nak bagi kena matahari, mungkin dia macam tu. Panas, sangat panas. Okey. Qala fasaqata as-suwam. Yang berpuasa daripada kalangan kami, suwam ni jamak saim. Yang berpuasa daripada kalangan kami ni gugur, jatuh. Maksudnya letih sangat. Bukanlah jatuh, maksudnya terduduk. Terduduklah yang berpuasa daripada kalangan kami ni. Wa qamal muftirun, yang tak puasa pula diorang bangun, diorang yang pergi khidmat orang lain. Fa darabul abniyata, darabul abniyah maksud dia apa? Siapa tahu? Soalan cepumas. Tak cik tengok syarah syarah apatah lagi terjemah. Lagilah tak cik. Apa dia darabul abniyah? Ya Allah. Fa darabul abniyah. Ada? Tak ada. Tak ada siapa nak cuba. Tak tahu Ustaz. Okey, yang lain? Jangan malu-malu. Kalau terjemah literal dia, darabu pukul. Apa ni? Bangunan. Kami pun pukul bangunan. So, masuk darabul abniyah ni pacak kemah. Okey, pacak kemah. Darabah biasalah, darabah dia datang dengan banyak maksud. Antara maksud darabah ni pacak atau bina. Kan? Al-abniyah ni maksudnya pacak kemah, pacak tempat nak berteduh. Okey. Wasaqau, saqau, bukan saqau je, saqau. Saqawur rikab. Rikab ni jamak rak untuk unta, bagi unta minum. Jadi bila yang puasa tu lemah, letih, kan, puasa, jadi mereka terduduk. Manakala yang tak puasa, dia gagah, dia kuat, dia pun pacak kemah, dia bagi minum unta, dia khidmat lah, dia khidmat. Maka Nabi SAW pun kata, Zahabal muftiruna al-yawma bil ajr. Yang tak puasa daripada kalangan kamu hari ni, dia orang bawa balik pahala, itu pun dia orang dapat pahala. Pahala daripada kerja dia orang khidmat ni. So, Nabi SAW nak bagi tahu, orang yang puasa dapat pahala, of course. Yang tak puasa, kalau dia khidmat orang lain pun dapat pahala. Kan. Dan ini satu uslub yang cantik daripada Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW nak targhib untuk kita buat amalan dan kita ada apa nama dia, variasi dalam amalan. Macam orang lain. So Nabi SAW galakkan dengan Nabi SAW kata, yang tak puasa daripada kalangan kamu pun dapat pahala hari ni. Duk khidmat orang kan. Duk bagi minum unta, pacak kemah semua. Okey? Nampak tak? Jelas tak? Itulah secara umum hadis ni. Pengajaran yang kita dapat. Dan yang menarik untuk kita tengok dekat hadis ni adalah perkataan susah kan? Pelik tak? Saqawu. Dia asalnya apa? Dia asalnya saqa. Madhi dia saqa. Mudhari' dia yasqi. Saqa yasqi. Dia punya masdar dia suqya. Banyaklah masdar dia, siqayah, suqya, macam-macam. Asal dia saqa yasqi. Masdar suqya. Kan? Bagi minum. Bagi minum. Saqa. Mufrad dia saqa. Musanna dia saqa. Saqa apa jadi? Saqaya. Ahsanti. Kenapa dia jadi saqaya? Sebab dia punya alif itu sebenarnya ya.
dia punya ya tak bertitik kita panggil alif maksurah tu sebenarnya ya. Macam mana kita tahu ya? Sebab ada banyak cara kita boleh tahu ya. Kita tengok dia punya masdar, kita tengok bila dia jadi mudhari' kan. Kadang-kadang kita buat hatta cara nak kita tak nak tahu pun kita buat musanna dia. So bila dia musanna atau dia masdar atau dia tasghir atau dia mudhari' akan zahirlah huruf sebenar dia. So sebenarnya huruf sebenar dia ya. So ni antum kena besar daripada antum yang dah prof. Tapi tak apalah nak sebutnya supaya kita nak penuhi syiar kita yang Imam Suyuti cakap tadi. Kalau tak kita jadi himar. Kan? So kita nak penuhi syiar kena tahu nahwu dan lughah. So saqa ni asal dia ya lah. So asal madhi dia huwa saqaya asal dia. Asalnya. Tapi kerana ya tu dia berbaris dan sebelum dia fathah. Kan taharrakatil ya wa fataha ma qablaha qulibatil ya'u alifan. Maka ya tu pun ditukar jadi alif. Saqa. Okey, saqa. Musanna ya tu datang balik. Saqa ya. Jamak jamak dia jadi apa? Saya tahu. Asal jamak dia apa? Asal jamak dia. Huwa saqa huma saqayahum. Saqayu. Hum saqayu. Ahsanti. Dengan hum saqayu. Saqayu. Sama juga ya berbaris taharrakatil ya wan fataha ma qablaha sebelum dia pun fathah huruf qaf saqa kan. Ya jadi alif. So jadi sin qaf alif waw. Saqa je tu. Alif sukun. Betul tak? Alif mesti sukun. Sebab alif ni memang huruf yang tak menerima baris dalam bahasa Arab. Okay, alif la taqbalul harakat. Alif tak ada baris. Waw, wawul jamaah pun sama tak ada baris. Maka bertemu dua sukun. Iltiqa' sakinain. Bila iltiqa' sakinain kita hazafkan alif. Jadilah waw sahaja. Bila ada waw sahaja jadilah saqau. Sakau. Orang suka sebut sakau. Orang ahli politik sekarang. Tapi ni sakau lain lah. Sakau ni bagi minum. Sakau. Tapi dalam hadis ni jadi saqawu. Kenapa jadi saqawu? Tak jadi sakau? Kenapa? Kenapa tak jadi sakau? Jadi saqawu. Ya Allah. Ke salah cetak ni? Antum rasa saqawu ni salah cetak ke betul ni? Syekh yang tahqiq kitab ni salah ke ataupun macam mana? Iltiqa' sakinain. Betul lah tu. Dia iltiqa' sakinain dengan al kat lepas dia alif lam. Kat lepas dia al kan. So untuk takhallus daripada iltiqa' sakinain ni asalnya pakai baris kasrah. Tapi memandangkan baris yang paling munasabah dengan waw dhammah, kita bubuh dhammah. Saqawur rikab. Wurrika, okey? Boleh. Macam ada ulama karang nazam dalam saraf Nazmul Maqsud. Mungkin tu pernah dengar kan dia kata apa? Wa wawun ya hurrika qlib alifa min ba'di fathin ka ghazal ladhi kafa. Thumma ghazaw wa ghazata kadza ghazat wa alifun lisakinaini huzifat. Okey? Dia kata apa? Dia kata wawawun ya. Waw ataupun ya. Hurrika, dua-dua berbaris. Wawawun ya hurrika qlib alifa. Kalau dia berbaris, qalb dia, tukar dia jadi alif. Min ba'di fathin, kalau dia datang selepas huruf yang ada fathah. Ka ghaza, contoh macam perkataan ghaza. Asalnya ghazawa. Kan? Sebab dia punya masdar ghazwah. So kita tahu waw. Ghazawa. So dia zai sebelum dia fathah, jadi ghaza. Ka ghazal ladhi kafa. Thumma ghazaw. Sama macam saqaw. Ghazaw, saqaw sama. Thumma ghazaw. Wa ghazata kaza ghazat. Okay. Wa ghazata kaza ghazat. Wa alifun lisakinaini huzifat. Alifun lisakinaini. Alif tadi yang asalnya saqaw. Kan? Kemudian kita buang alif jadi saqaw. Antum faham tak ni? Okay tak?
Kau terus apa ni? Macam mana tiba-tiba sakau-sakau pula? Belajar hadis pun ada sakau. Sakau dekat sini maksudnya bagi minum. Okey? Sakau dekat sini bagi minum. So pentinglah antum kena tahu dan kuasai bahasa Arab. Okey, bahasa Arab. Bahasa Arab penting. Ana pun cakap banyak kali dah kan dalam kelas, bahasa Arab kena cemerlang. Nahu, saraf, balaghah, syair, adab kan kalau mampu apa nama dia arud pun bagus belajar. Ilmu imla, menulis imla penting. Ilmu lughah, mati lughah, mu'jam ni penting. Kan. Bahasa Arab kena sangat kuat, okey? Kemudian usul fiqh. Usul fiqh. Usul fiqh kena sangat kuat. Kalau nak faham Quran dengan hadis, ilmu yang paling penting, antara paling penting sekali dekat muka bumi ni, yang wajib semua orang belajar. Tak terkecuali. Siapa tak belajar tapi dia nak faham juga, dia ahli bid'ah. Kalau ada orang ni nak faham Quran dengan hadis, dia tak nak pakai usul fiqh ataupun dia malas belajar usul fiqh, cara dia cara ahli bid'ah. Kan? Sebab usul fiqh ni siapa karang? Siapa? Ni anak keluar tajuk dah ni, tapi tak apalah, anak ambil masa kan untuk nasihat. Dia kena sendiri juga kan. Siapa orang pertama karang usul fiqh? Siapa orang pertama karang? Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i ni apa gelaran dia? Nasir As-Sunnah. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an adalah Nasir As-Sunnah. Nasirus Sunnah, pendukung sunnah. Pendukung sunnah maksudnya yang lawan Imam Syafi'i itu pendukung bid'ah. Imam Syafi'i ni Nasirus Sunnah, yang lawan dia bid'ah. Dia karang usul fiqh, yang tak nak ikut usul fiqh itu bid'ah. Bid'ah sebesar-besar bid'ah. Kan awwalu man sannafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Muttalibi. Kan wa ghairuhu kana lahu saliqah misal ladhil al-urbi min khaliqah. Macam apa Sidi Abdullah Alawi Syangkiti sebut dalam Maraqis Nu'un. Yang pertama yang karang dalam usul fiqh ni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muttalibi. Sebelum dia sahabat dengan tabi'in sedia maklum dah ilmu usul, seperti mana macam ada orang sedia maklum ilmu nahwu walaupun tak dikarang lagi. Okey, wa ghairuhu kana lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. So sufiq kena kuasai. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Dan ana tak boleh terima. Bukan ana sebenarnya. Ana tak penting pun. Ulama tak boleh terima orang dia nak tafsir Quran, dia nak hurai hadis, apatah lagi hadis hukum, dia sifir ataupun dia asas je usul fiqh dia. Asas tak boleh, tak cukup. Saya belajar waraqat, alhamdulillah. Saya belajar nazam Imriti, alhamdulillah. Saya belajar syarah mahalli. Itu semua asas lagi. Tak cukup. Okey. Kena belajar lagi banyak lagi banyak. Luma' Imam Syirazi, Syarah Dhari'ah, Luma' kan kalau ada rezeki. Lubul Usul, Ghayatul Usul, Syarah Jamul Jawami' kan. Kalau kita moden usul ni macam 2 jilid bagus untuk moden dia kena belajar at least dalam satu mazhab, at least usul fiqh satu mazhab. Okey, kena belajar tinggi-tinggi. Okey, habis dah cukup. Okey, kita hadis 186 pula. Ya, tafadhal. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata kana yakunu alayya as-shaum, saya ada hutang puasa daripada Ramadan. Fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban, saya tak mampu nak qada hutang tu sehinggalah Sya'ban. Kata para ulama, Aisyah radhiyallahu anha tak sempat nak qada kerana khidmat Nabi SAW. Okay, khidmat Nabi SAW lah. Bersama dengan Nabi SAW dan khidmat Nabi SAW. Okay. Tak ada kesempatan nak puasa. Kan, melayani baginda SAW dan juga mungkin memerlukan tenaga untuk bantu dan khidmat Nabi SAW. Tak sempat nak puasa. Sampailah ke Sya'ban. Okay.
Dan tak disebutkan dalam hadis ni bahawa Aisyah tangguhkan sampai penghujung Syaban, tak pun. Aisyah hanya kata beliau qada dalam Syaban. Tak ada masalah pun. Hadis ni dalil untuk jawaz takhir qada. Kalau ada hutang puasa, harus untuk kita lewatkan sampai ke Syaban, tak apa. Jangan kita lewatkan sampai hari untuk kita puasa tu tak cukup. Hutang puasa 10 hari. Ada orang hutang puasa 10 hari, contoh. Katakanlah dia keluar haid 10 hari. Tarikh dah 25 Syaban, baru kalut nak puasa. Itu dosa kalau ditangguhkan sengaja. Kalau dia tak ada apa-apa uzur, tak ada apa-apa sebab, dia tangguhkan sampai 25 Syaban, sedangkan hutang dia ada lagi 10 hari, dan dia tak sempat pun cover hutang dia, dosa. Dan nanti dia kena bayar fidyah lah. Tapi misalnya dia kena bayar fidyah tu, dia berdosa sebab dia tangguhkan ke time tu. Okay? Dan yang ni kita bincang orang yang tak qada kerana puasa yang dia tinggalkan itu ada uzur. Kalau puasa yang dia tinggalkan itu tak ada uzur, dia wajib qada serta-merta. Okay? Keharusan untuk melewatkan qada untuk orang yang tinggal puasa kerana ada uzur. Kalau dia tinggal puasa kerana tak ada uzur, dalam mazhab kita qada dia fauran, serta-merta kena qada. Bila dia kena qada? Hari apa dia kena qada? Hari kedua Syawal. Kedua Syawal dia kena qada. Kedua Syawal kena qada dah. Pertama tak boleh puasa lah, hari raya kan. Hari kedua Syawal wajib qada. Dia tak qada hari kedua Syawal, dia pergi buat benda lain, dia menangguh, dosa. Hari ketiga dia tak buat benda lain, dia tangguh, dosa. Ini kalau dia tinggal tanpa uzur. Okay? Kalau dia tinggal kerana ada uzur, harus untuk dia lewatkan. Dengan syarat dia tak lewatkan lah sampai dia tak sempat semua. Okay? Kemudian okay, kita tengok 187. Hadis 187. أحسن الله إليكم أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh." Siapa yang meninggal dalam keadaan ada hutang puasa, maka wali dia lah yang hendaklah wali dia melansaikan hutang puasa tu. Hendaklah wali dia yang. Hadis ni ada perbahasan yang menarik. Okay. Dia mungkin panjang sikit. Mungkin malam ni kita habis kat hari ni sebab dia panjang, kita nak bincang. Tak panjang sangat, panjang sikit je. Okay. Dia tentang isu orang yang ada hutang puasa. Ana sebut permasalahan isu hutang puasa ni secara ringkas dalam kelas Umdatul Ahkam ni. InsyaAllah nanti dalam habis syujak ana perincikan. Secara ringkasnya hutang puasa ni macam ni. Kita ada tiga keadaan. Keadaan pertama, dia meninggalkan puasa tanpa uzur. Contohnya apa? Dia memang tak puasa lah. Pagi bulan Ramadan, na'uzubillah, isap ukur. Pagi bulan Ramadan, pergi clubbing. Okay? Teruk dia ni. Kan? Fasik. Okay, na'uzubillah. Tapi mungkin dah taubat ke apa Allah lah. Tapi dia pagi bulan Ramadan, dia pergi clubbing semua. Dia tinggalkan puasa, tak ada uzur. Tak ada uzur. Berapa hari? Kadang-kadang ada Ramadan yang dia puasa 5 hari je. 25 hari dia tak puasa. Dan dia pula tengok dia taubat. Habis Ramadan tahun tu, dia tinggal 25 hari puasa. Masuk 1 Syawal, pagi raya dia insaf. Okay? Dia insaf. Dia terjumpa dengan salah seorang orang soleh.
Dia nak pergi solat raya, biasalah. Solat raya ni semua orang pergi. Ada orang tak puasa pun pergi solat raya kan. Semua pergi. Dia pun nak celebrate macam dia puasa. So semua pergi solat raya. Orang dia pergi solat raya, dia jumpa orang soleh. Orang soleh tu pun sembang dengan dia semua. Jadi orang soleh tu pun tanya, dia pun luahkanlah kat orang soleh. Rupanya dia tak puasa 25 hari. Orang soleh tu pun bagi nasihat dekat dia. Jangan buat macam ni dah, Allah murka. Kan? Allah akan jauhkan kita daripada syurga, tak puasa ni hutang, nanti Allah akan tuntut hutang ni apa semua. Dia merasa terkesan dengan mau'izah yang orang soleh tu bagi. Okay? Kan? Habis solat raya dia berazam, esok 2 Syawal saya nak qada. Puasa saya 25 hari tu. Kan? On the way balik rumah daripada solat raya, dia pun kena langgar van. Na'udzubillah. Accident. Okay, dia meninggal. Meninggal. So, ada 25 hari hutang puasa yang dia tak langsaikan lagi. Okay. Hutang ni perlu dilangsaikan ke tak oleh waris dia ataupun tak payah? Jawapan dia kenalah. Kerana dia tinggalkan puasa tanpa uzur. Bila tinggalkan puasa tanpa uzur, secara mutlaknya hutang puasa tu kena settlekan. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, orang yang tinggalkan puasa kerana ada uzur. Ada uzur. Dia sakit, 20 hari sakit, tak puasa. Okay? 1 hingga 20 Ramadan, 1445 Hijrah, tak puasa. Kerana apa? Sakit. 1 Syawal, dia pergi solat raya. Balik solat raya, jatuh sakit balik. Tak sempat nak 2 Syawal, dia meninggal. 2 Syawal 1445 Hijrah. Okay. Dia tinggal puasa kerana ada uzur. Ada hutang puasa tak dia kena langsaikan ataupun waris dia langsaikan? Ada tak? Ya Allah. Ada Ustaz, sebab khitab puasa tu masih tertuju pada dia. Apa jawapan dia? Ada ke tak ada? Yang tanya jawapan tadi? Anda tak dengar? Ada, sebab khitab puasa tu masih tertuju pada dia. Ada. Okey. Kitab puasa tu masih tertuju kepada dia. So dia kena qada lah 25 hari tu. 20 hari dia sakit. Betul ke? Betul ke dia kena qada? Jawapannya dia tak payah qada. Jawapannya dia tak payah qada. Sebab apa dia tak payah qada? Sebab dia tinggal dengan uzur dan dia tak sempat untuk qada. Dia kena qada kalau dia sempat hidup untuk tempoh yang mungkin untuk dia qada. Itu ulama kata in taraka bi'udhrin wa lam yatamakkan min al-qada, dia tak kena qada. Tapi in taraka bi'udhrin wa tamakkana min al-qada, barulah dia kena settlekan. So, kalau dia meninggal hari kedua Syawal, tak sempat qada, dia tak sempat nak pagi 2 Syawal ataupun hari 1 Syawal tu sendiri dia meninggal. Dia tinggal puasa kerana uzur dan dia tak tamakun untuk qada. Tak tamakun untuk qada. Kalau dia meninggal, katakanlah 1 Syawal dia sihat, and then dia meninggal 30 Syawal. Dia hutang 20 hari, betul tak? So ada 20 hari dia larat untuk puasa. 20 dia dah sihat dah 1 Syawal. Sihat walafiat, alhamdulillah. Sihat sungguh. 2 Syawal sihat, 3 Syawal dia jogging, 4 Syawal dia pergi maraton, 5 Syawal dia pergi gym. Sihat. Ya. Dia tak kena dengan tiba-tiba 30 Syawal dia meninggal. Waktu tu kena qada. Okey, pertama kena minal qada. Tu kena qada Itu jadi hutang. So kes mana tak jadi hutang? Taraka bi udhrin wa lam yatamakkan min al-qada, tu tak jadi hutang. Okey. So sekarang ni bila kita tengok hadis ni, man mata wa alaihi siyam. Dia nak hadis ni nak mention siapa? Hadis
ni mention petang uzur, maka hutang tu adalah qada, kena qada mutlaqan. Yang kedua, tinggal kerana uzur dan tamakkana minal qada pun ada hutang. Mereka ni yang masuk dalam hadis ni. Okey. Itu surah masalah ya. Okay, surah masalah. Kita nak tengok siapa masuk dalam hadis ni. Masalah yang seterusnya yang agak muskil sikit adalah hadis ni suruh buat apa? Kalau ada hutang puasa, wali dia kena buat apa? Ganti puasa. Kena ganti puasa. Tapi muktamad dalam mazhab Syafi'i dia ada pilihan. Dan wali dekat sini ulama bincang umum. Wali dekat sini siapa sahaja, kini antum boleh buat nota kaki Wali dekat sini siapa-siapa je yang ada qarabah, kerabat dengan dia. Ada hubungan kekeluargaan dengan dia. Okey. Wali dia ke mak ngayah ataupun mak ngayah dia lah. Ataupun dia punya waris dia ataupun asabah dia. Ataupun bukan wali, bukan waris dengan asabah pun masuk. Kalau dia ada hubungan kekeluargaan. Kan? Siapa dah belajar faraid sini? Ada yang dah belajar faraid? Anas ada lah. Kan? Mesti ada tak? Siapa dah belajar faraid? Belajar dah. Okey, Ana tanya, siapa boleh bagi tak contoh siapa zawil arham? Mak. Salah. Mak zawil arham. Ha? Saya tak ingat sangat lah. Betul. Okey. Mak bukan zawil arham kan? Qualify sebagai waris kan? Dia bukan daripada waris, dia bukan daripada asabah, tapi dia ada hubungan kekeluargaan. Contohnya apa? Cucu perempuan daripada anak perempuan. Bintul binti, sebab cucu perempuan daripada anak lelaki waris. Antara al-far'ul waris kan. Cucu perempuan daripada anak perempuan zawil arham. So dia pun masuk dari ke asabah ke zawil arham ke siapa-siapa je yang ada kerabat kat dia, dia boleh buat apa? Dalam mazhab Syafi'i ada dua pilihan. Dia boleh puasakan atau dia boleh bayar fidyah. Dia boleh bayarkan fidyah. Ada pilihan, bukan wajib bukan wajib salah satu. Dia boleh pilih mana-mana dia nak daripada dua. Sama ada wali tu nak puasakan bagi pihak orang si mati tu ataupun nak fidyah kan. Dan dalam mazhab kita cakap afdal fidyah lah, sebab fidyah dia punya manfaat dia mutaaddiyah. Manfaat dia untuk orang lain, bukan untuk kita seorang sahaja. Kalau puasa mungkin manfaat dia kita seorang. Fidyah kita tolong settlekan hutang si mati dan kita pun bagi manfaat dekat orang miskin kalau kita bayar fidyah. So dalam mazhab kita ada pilihan untuk fidyah atau puasa. Dalam hadis ni dia kata bagi pilihan tak? Ke dia bagi satu pilihan je? Ada tak bagi pilihan fidyah dengan puasa? Ke dia cakap puasa je? Puasa sahaja, betul tak? Ini yang menjadikan hadis ni muskil sikit. Kenapa hadis ni jadi muskil? Hadis ni, okey, ana cerita macam ni. Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiya'an, dalam kes ni Imam Syafi'i, seingat ana lah, ana mungkin terlupa, ana mungkin tersilap tapi ni seingat ana. Seingat ana lah. Imam Syafi'i ada qaul qadim. Okay. And then dia ada qaul jadid. Qaul qadim, qaul jadid. Ada lagi tak dia balik kepada qadim balik? Tak. Okey. Dalam keadaan ni ada dua je. Qaul qadim dengan jadid. Ni bukan permasalahannya ada qadim jadid, pasal ada dia balik qadim balik. Tak. Sebab dalam bab puasa Imam Syafi'i ada masalah yang Imam Syafi'i dia ada qaul qadim, ini dia ada jadid, kemudian Imam Syafi'i patah balik ke qadim ada. Tapi ni bukan. Yang ni ada qadim dengan jadid. Okey, ada qadim dengan jadid. Qaul qadim Imam Syafi'i adalah dia boleh puasa ataupun dia boleh fidyahkan untuk si mati. Okey. Itu qaul
qadim. Dan itu yang mazhab kita pakai, yang muktamad. Muktamad adalah qaul qadim dalam kes ni. Qaul jadid Imam Syafi'i apa? Dia hanya boleh fidyahkan sahaja. Habis hadis ni dia tak pakai. Dia tak pakai hadis ni. Dia boleh fidyahkan sahaja. Ini qaul jadid, qaul jadid. Dan kalau antum nak tengok kehalusan dia, antum tengok ta'liq Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sebab tu antum kena peka dah halus macam para ulama. Ha. Walaupun kita tak macam ulama kan, kita cuba tirulah, at least qala hadha fi an-nadhr wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud. Anak tanya sekarang, Abu Daud ni anak murid siapa? Imam Abu Daud ni anak murid siapa? Siapa guru utama dia? Imam Abu Daud, Sulaiman bin Al-Ash'ath kan? Al-Ash'ath wafat 279 Hijrah, As-Sijistani. Siapa guru dia? Guru paling utama dia. Imam Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad yang sahibul mazhab tu guru utama dia. Dan hatta ulama Hanabilah melihat Imam Abu Daud ni antara talamiz dan ashab utama Imam Ahmad. So sebenarnya Imam Abu Daud dia nak hikayatkan mazhab dan pandangan Imam Ahmad terhadap hadis ni. Imam Abdul Ghani Maqdisi, pengarang Umdah ni, mazhab dia apa? Hanbali, betul tak? Sekarang ni dia nak nukilkan pandangan mazhab Hanbali tentang hadis ni. Dan pandangan mazhab Hanbali inilah qaul jadid Imam Syafi'i. Iaitu apa? Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i melihat hadis ni yang kata boleh puasakan ni, ini khusus untuk puasa kalau hutang puasa tu puasa nazar. Contohnya si mati cakap, ya Allah kalau saya sembuh, okey, saya bernazar untuk puasa 10 hari. Tengok-tengok dia meninggal. Silap, tengok-tengok dia sembuh tapi dia tak sempat nak puasa. Ya Allah kalau saya sembuh, saya kena puasa 10 hari. Dia sembuh. Dia pun tak laksanakan nazar dia cepat-cepat, dia tangguh, contohnya dia meninggal. Ada hutang puasa tapi puasa nazar. Waktu tu wali dia kena puasakan untuk dia. Itulah pandangan Imam Ahmad. Maksudnya dia lihat hadis ni khusus untuk hutang puasa nazar je. Dan ini antara pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun faham macam tu. Dan Imam Syafi'i melihat hadis yang kata boleh fidyah tu ada masalah. Okay, ada masalah. So ini qaul jadid Imam Syafi'i dan ini pandangan Imam Ahmad. Dan apa yang Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi hikayatkan takhrij Imam Abu Daud ni, okay, dengan qaul Imam Ahmad, nak bagi tahu ini pandangan mazhab Hanbali terhadap hadis ni. Dan ini qaul jadid, tapi muktamad mazhab kita tak ikut qaul jadid ni. Waktu Al-Allamah Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dalam Fatwa Madaniyah dia ada kod nazam tentang permasalahan dalam mazhab kita yang difatwakan muktamad tapi dia bukan ikut qaul jadid, ikut qaul qadim. Ada beberapa puluh. Kan. Ada beberapa puluh, antaranya kata Al-Allamah Al-Qurdi bila dia kod nazam tu, wa yasihu an maitin siyamu walihi wa yajuzu syartu tahallul lil muhrimi. So antara masalah yang difatwakan ikut qaul qadim tak ikut qaul jadid adalah yasihu an maitin siyamu walihi. Sah untuk kita wali tu puasakan untuk si mati dia. Sedangkan ni qaul qadim. Okey. Wa yajuzu syartu tahallul lil muhrimi. So ni antara minal masail allati afta biha al-mutaakhirun i'timadan 'ala al-qaul al-qadim. 'Ala al-qaul al-qadim. Okey. Masalah yang difatwakan sesuai dengan qaul qadim tak ikut qaul jadid. So ada dalam 20 lebih permasalahan. Sebab apa Imam Nawawi kata qaul qadim punya pandangan lagi kuat dalil dia. Itu kata Imam Nawawi lah. Boleh? Jelas tak? Dan isu hutang-hutang, isu fidyah puasa tu, wali ni siapa tu, semua anak keperincikan dekat kelas Abu Syuja' insya-Allah. Muqaddimah nazam yang Al-Allamah Al-Qurdi nukil tu adalah masailul fatwa biha biqaulil aqdami. Masailul fatwa biha biqaulil aqdami. Hiya qaulul Imam Al-A'zami, hiya qaulul Imam Asy-Syafi'i Al-A'zami. Kemudian dia disebut dekat baik-baik bawah tu, wa yasihu an mayyitin siyamu walihi wa yajuzu syartu tahallul lil muhrimi. Okey. Jelas tak? Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita masuk 188. Ada soalan? Jika orang tak puasa kerana uzur,
Kemudian mati tanpa sempat qada, walaupun sempat untuk qada sebelum mati. Adakah dia berdosa dan kena azab kubur? Mati tanpa sempat qada walaupun sempat qada. Ini tamakana minal qada kan? Dia berdosa ke tak? Wallahualam, mana tak ingat. Adakah dia berdosa tu, ana tak ingat. Ana tak ingat dia berdosa ke tak. Kita tahulah wali dia kena apa? Puasakan atau fidyahkan tu ana ingat. Tapi dia berdosa ke tak ana lupa. Tamakana minal qada. Ana tak ingat. Wallahualam, ana tak ingat. La adri. Okey. Mana tak ingat. Kerana kena check balik. Bagus soalan yang lah. Adakah dia berdosa ke tidak? Wallahualam, tak ingat. Ada soalan lain? Ustaz, Hmm. saya tak tahu dah masuk dalam perbincangannya ke belum, tapi saya masuk lambat. Saya rasa masih dalam perbincangannya. Saya nak tanya, ini bagi contoh dalam keluarga dia meninggal salah seorang dan kita tahu yang dia puasa dah lama tak puasa. Tahu lah tak Ramadan. Jadi macam mana perkiraan yang paling dekat kita boleh ambil Kena buat anggaran. Kena buat anggaran dan ambil bilangan yang lagi banyak ihtiyatan. Tengok dia umur berapa. Dia umur 30, dia start coy puasa umur 15. So kita anggarkan 15 tahun dia tak puasa. Ramadan tu 30 ke 29 hari, kita anggap je semua 30 hari. Faham tak? Macam tu lah. Syukran. Afwan. Untuk ganti puasa fauran, kiranya kafarah jima' 2 bulan. Kena puasa dari hari kedua raya kan maksudnya. Jika yakin dia tak mampu puasa 2 bulan sebab nak pergi sebab nak pergi beraya, maka kiranya dia boleh terus bagi makan 60 itu je. Ada apa-apa detail ke untuk tak mampu? Tak boleh. Oh, senang. Senang gitu. Kalau macam tu senang. Tak boleh. Nak pergi beraya tak boleh. Dia tak gugur, dia tak pindah daripada puasa kepada bagi makan. Melainkan orang tu memang doktor kata dia tak larat dan tak mampu, ataupun kebiasaan dia sendiri, dia tahu dia tak larat dan tak mampu, dia mungkin agak tua dah, ada penyakit dan sebagainya. Dia tahu dia tak larat dan tak mampu untuk 2 bulan berturut-turut, ataupun doktor yang siqah kata dia tak mampu dan tak larat untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Ataupun dia ada perbahasan juga. Ada orang yang ulama panggil syabak, syahwat dia tinggi, dia tak boleh puasa 2 bulan berturut-turut. Tu pun ulama bagi uzur. Mereka ni boleh pindah kepada kategori bagi makan. Okay. So adakah semata-mata dia, faham tak? Yang syabak, yang apa nama dia, doktor memang bagi pengesahan dia tak mampu, yang doktor siqah, ataupun dia sendiri walaupun tak ada pengesahan doktor, dia memang dah tua, tak larat, berdasarkan dia punya pengalaman, dia tahu dia takkan mampu pun. Okay, dan betul-betul dia dah tua dan tak larat dah ni. Ni bukan tipu-tipu. Dia tahu. Barulah dia pindah kepada bagi makan contohnya. Antara faktor-faktor yang disebut 3 itulah yang anda ingat. Syabak, tabib yang siqah cakap berdasarkan dia punya tajribah dengan adah dia tak mampu, betul-betul dah lemah dan tua, barulah dia pergi kepada bagi makan 60 orang miskin. Selain daripada tu tak boleh main pindah-pindah je. Dia kena follow, kena iltizam dengan turutan. Okey. Semata-mata untuk pergi open house beraya pun tak boleh, haram. Hatta ulama kata benda yang biasanya, nanti kita belajar dalam fiqh lah kan. Tapi anak sebut sikit, hatta ulama kata benda yang biasanya buat kawan tak wajib puasa, macam safar. Safar pun tak gugurkan juga, dia kena puasa. Safar pun akan memotong syahrain mutatabi'ain tu. Kalau dia dah puasa 30 hari, tiba-tiba dia safar, dia tak puasa 3 hari 4 hari, start daripada kosong balik. Tu nanti kita belajar dalam fiqh. Start daripada kosong balik. Dia tak boleh saja-saja. Kan? Sebab tu dalam mazhab Maliki, diorang ada cerita
kalangan mazhab Maliki tentang sehingga anak Yahya bin Yahya Al-Laythi, mungkin anak tersilap, anak lupa dah sehingga anak ataupun anak dia Yahya bin Yahya Al-Laythi ni masyhur, dia rawi kepada kitab Muwatta Imam Malik, anak murid Imam Malik dan dia orang Andalus. Dikatakan ada pemerintah ataupun raja zaman dia setubuh ketika bulan puasa kan. Jadi pemerintah tanya, apa kafarah yang saya kena buat? Yahya Al-Laythi ni dia kata, ataupun dia dalam hati dia tengok apa? Dia ni raja. Raja senang tak nak berbagi hamba? Senang tak? Duit dia banyak, betul tak? Easy kan? Okay, raja senang untuk dia berbagi hamba. Dia duit banyak, easy untuk dia berbagi hamba. Jadi Yahya Al-Laythi ni dia fatwa dekat raja tu, dia kata apa? Dia kata dalam hati dia lah, oh mandangkan raja ni mentah senang dia nak berbagi hamba, meh kita bagi yang susah kat dia. Dia fatwakan terus puasa 2 bulan berturut-turut. Skip apa nama dia? Skip bebaskan hamba. So ulama daripada mazhab lain, utamanya mazhab kita lah yang melihat tertib tu wajib. Ulama dalam mazhab kita melihat fatwa Yahya Al-Laythi tu fatwa yang salah lah. Fatwa yang dhaif dengan syadz. Ikut pandangan Malikiyah yang sebahagiannya kata takhir bukan tertib, dia kata fatwa tu okey, munasabah. Ikut sebahagian Malikiyah yang kata fatwa kafarah tu kena ikut tertib, fatwa tu dhaif dengan syadz. Mazhab kita dan mazhab jumhur yang melihat tertib, fatwa tu dhaif dengan syadz. Tak boleh fatwa macam tu. Dan maslahah yang diiktibarkan Yahya Al-Laythi tu maslahah yang tak mu'tabarah. Okay? Kata ulama fatwa, ulama usul. Dia buat anda teringat kisah tu lah. Ada soalan lain? Tak ada Okay, so sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah saya cakap daripada diri anda sendiri. Mungkin anda ada tersilap cakap, apa nama dia, terlepas, tersalah maklumat ke apa tu, biasalah kan. Kadang-kadang kita pun dalam kelas ni biasalah. Sebab tu ulama kalau dia pengajian dalam kelas, anak murid dia buat nota, nak terbitkan kitab, ulama tu nak check balik. Sebab kadang-kadang apa yang disebutkan tu ada tersilap ke, biasalah. Okay? Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap daripada diri anda sendiri. Moga untuk dapat manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها